Long. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Selamat pagi, salam sejahtera. Soalan saya ada berdua. Sila. Datuk Yang Ketua, saya ucapkan terima kasih pada sahabat saya daripada Bukit Bintang yang bertanya soalan yang agak penting bagi kegunaan untuk seluruh rakyat Malaysia. Saya ingin maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini dan kepada ahli yang berhormat bahawa PAS Lawatan Kerja Sementara atau PLKS yang masih sah dan aktif sehingga tarikh yang ditanya oleh Yang Berhormat adalah seramai 2.116 juta orang. Jumlah ini termasuk parti yang telah diputihkan dan dikeluarkan PLKS di bawah program NAMPI yang lalu. Dan mengikut pecahan, saya ingin sebutkan secara ringkas bahawa perkilangan 733,000, pembinaan 425,000, peladangan 347,000, perkhidmatan 251,000, pembantu rumah 180,000 dan pertanian 179,000. Dan dari segi negeri yang tertinggi, 5 negeri yang tertinggi yang membekalkan pekerja antaranya ialah Indonesia seramai 935,000 orang, Nepal 359,000 orang, Bangladesh 319,000 orang, Myanmar 174,000 dan India 117,000 orang. Untuk statistik pendatang tanpa izin, Kementerian tidak mempunyai rekod yang resmi, tetapi kita boleh menjangkakan jumlah keseluruhannya kerana mengikut program NAMPI yang dilakukan sebelum ini terdapat 1.3 juta parti yang telah didaftarkan dan daripada jumlah berkenaan seramai 503,000 telah pun diputihkan. Apabila tempoh NAMPI itu tamat, Kementerian Dalam Negeri dengan penyelarasan bersama-sama dengan kementerian lain termasuk Kementerian Sumber Manusia dan jawatankuasa khas Kabinet mengenai parti yang telah mengadakan beberapa keputusan telah melancarkan operasi baru, iaitu OP Bersepadu yang telah dimulakan pada 1 September yang lalu. Dan jelas daripada apa yang telah dilakukan, beberapa tindakan telah dilakukan, termasuk kita tidak lagi mengizinkan agensi-agensi pengambilan pekerja asing ini bermaharajalela, dan kita meminta mana-mana majikan yang tertipu supaya mengemukakan permohonan terus kepada Jabatan Immigration dan mengemukakan bukti penipuan yang dilakukan, termasuklah kononnya mereka telah membayar levy dan membayar lain-lain cas perkhidmatan kepada agensi pengambilan pekerja asing berkenaan untuk kita ambil tindakan. Dan dengan langkah itu kita harap kebergantungan kita kepada pekerja asing dapat dikurangkan. Dan saya harap Datuk Yang Ketua di Dewan Yang Mulia ini untuk rakyat Malaysia keseluruhannya, bukan saja ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini, tetapi saya yakin ramai di kalangan rakyat Malaysia di luar sana yang sedang menonton secara langsung ini, saya ingin memberitahu, ubahlah sikap kebergantungan kepada pekerja asing. Yang kedua, kita minta tenaga kerja di Malaysia ubah sikap supaya mengambil peluang pekerjaan yang sedia ada. Bayangkanlah, kita tidak mahu menjadi sebuah negara yang penduduknya cuma 900,000 tetapi mempunyai pekerja asing seramai 3.5 juta orang. Artinya kebergantungan kepada pekerja asing ini telah menyebabkan
ekonomi ini adalah ekonomi yang bubble, dan dalam keadaan itu beberapa langkah yang lain yang kita ambil, antaranya kita mengadakan job clearing system bersama-sama dengan Jabatan Tenaga Kerja Semaju Malaysia, Kementerian Sumber Manusia, dan juga dengan semua kementerian-kementerian berkaitan yang memberikan pengesahan untuk pengambilan kerja-kerja asing, terutama dalam sektor perkhidmatan dan sektor perkilangan, agar tenaga kerja tempatan dapat diberikan keutamaan, manakala agensi kawal selia mengikut sektor masing-masing juga dirundingi agar shilling tertentu pengambilan kerja asing ini dapat dipatuhi sepenuhnya. Manakala kita juga menetapkan had umur kerja asing hendaklah sekitar hanya daripada 18 hingga 45 tahun saja umur mereka, dan kita juga tentunya bekerjasama dengan pihak MITI dan lain-lain untuk melakukan kerja-kerja secara otomasi bagi mengelakkan tenaga kerja asing yang digunakan. Dan di samping itu saya harap semua pihak harus mengambil langkah positif untuk tidak menganggap blue collar job dengan izin sebagai pekerjaan yang tidak memberikan pulangan yang baik. Sebaliknya, semua peluang pekerjaan sama ada berkolar putih atau kolar biru harus dianggap sebagai kerja yang halalan thayyiban, supaya kita dapat memberikan peluang pekerjaan pada rakyat negara kita ini. Ya, Bukit Bintang. Terima kasih Datuk dan Ketua Soalan Tampang. Lambakan pekerja asing sudah menjadikan satu ancaman dan perbezaan bagi negara dari segi keselamatan, jenayah, sosial, kebersihan ekonomi dan sebagainya. Tetapi kerajaan gagal bertindak mengatasinya. Rakyat bimbang, ia menjadi barah yang sukar dipintung bila tasar kerajaan dilihat tidak konsisten untuk menyikat kemasukan baru pekerja asing seperti dari Bangladesh maupun Kemboja. Satu pihak kata sekat dan satu pihak kata dibenarkan masuk. Soalan saya ialah, apakah agenda sebenarnya kerajaan terhadap pekerja asing, atau mengubah dasar dan menaksarakan menjadikan lebih tegas, dan sejauh mana amaran rasuah dikesan berlaku dalam isu pekerja asing ini? Minta penjelasan. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Yang Mohd, saya ingin menyebutkan bahawa kadar jenayah yang dilakukan oleh pekerja asing hanya sekitar antara 10 hingga 15% saja. Artinya jangan salahkan 100% pada pekerja asing. Pelaku-pelaku jenayah adalah daripada rakyat tempatan. Yang Mohd harus bekerjasama dengan saya untuk pemuterasan itu. Begitu juga agenda yang lebih tegas. Saya fikir bagi menyelesaikan masalah ini bukan agenda pihak kerajaan saja. Bila ada permintaan, tentu ada penawaran. Di dalam keadaan ini saya fikir apa yang harus kita lakukan, kita mesti mempunyai satu pelanjang kepanjang yang perlu dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini dengan semua agensi-agensi dan pihak swasta, supaya mereka juga mengakui hakikat bahawa keutamaan hendaklah diberikan pada rakyat tempatan. Dan soal rasuah yang berlaku di dalam soal pengambilan pekerja asing ini, kalau Yang Berhormat mempunyai maklumat, beritahu saya tidak akan pernah berkompromi dengan perasuah sama ada dilakukan oleh pegawai-pegawai di Kementerian Dalam Negeri atau oleh Jabatan Immigration jika ada, atau mana-mana agensi serta individu yang mengaku mewakili KDN. Sila beri maklumat, bukan saja kepada Ahli Yang Berhormat Bukit Bintang saja, kepada semua Ahli Yang Berhormat di Dewan Yang Mulia ini. Saya tidak akan kompromi. Tindakan akan saya lakukan dengan kadar seperti itu. Terima kasih. Ya, Mersin. Datuk Yang Speaker, lama dah tunggu nak tanya soalan tambahan pada bos lama.
Tok Speaker, saya nak tarik perhatian ahli-ahli Dewan. Ada satu manifesto yang diwujudkan oleh Pakatan Rakyat jika mereka memerintah, sebaik mereka tak memerintah, iaitu manifesto Pakatan Rakyat berbunyi mewujudkan 1 juta peluang pekerjaan baru oleh rakyat Malaysia dengan cara mengurangkan 1 juta pekerja asing dalam sektor yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Jadi dalam kata mudah, buang semua pekerja asing 1 juta, bawa pekerja baru rakyat Malaysia, ganti di sektor peladangan, pembinaan dan sektor perkhidmatan. Adakah cadangan Pakatan Rakyat yang amat cerdik ini boleh dilaksanakan? Kerana Musim lama juga duduk dalam jawatan kuasa pekerja asing yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Jadi saya nak tanya Menteri, boleh atau tidak? Sebab tu tak bagi peluang. Kedua, antara halalan taiba ni, yang halal dengan yang jadi tanpa izin ni amat mudah. Mereka tukar sektor je, dia dah jadi haram. Saya nak tanya sikit pada Yang Berhormat Menteri mengenai teknikal sikit pasal levy, kerana pungutan levy daripada pekerja asing agak banyak. Bila mereka dah jadi tidak tanpa izin, adakah mereka ini berhak mengeluarkan levy? Dan apakah proses untuk mengeluarkan levy ini mengambil kira setelah mereka betul-betul keluar daripada negara? Kerana ini adalah melibatkan pengaliran dana negara. Terima kasih. Ya, sila. Datuk Yang Betul, saya mengalu-alukan ucapan, kalau bukan soalan daripada Yang Muat Mesing, mantan Timbalan Menteri Pertahanan ketika saya menjadi Menteri Pertahanan. Jadi insya-Allah akan naik semula sebagai Menteri. Mengenai manifesto Pakatan Rakyat untuk mengurangkan pekerja asing, saya ingin menyebutkan bahawa manifesto itu baik, tetapi seolah-olah seperti mengecak langit dan tidak berpijak di bumi yang nyata, kerana tidak dapat dilaksanakan. Hanya kira-kira 15% saja manifesto yang telah dilontarkan dalam pilihan raya 2008 telah dapat dilaksanakan sehingga pilihan raya 2013. Artinya dengan izin manifesto rubbish. Jadi dalam perkara ini saya fikir janganlah buat janji baru. Dan saya fikir manifesto konkret tu apa yang penting Ipoh Barat, kita hendaklah melakukan manifesto berdasarkan kepada realiti, dan kita harap apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan akan memuaskan hati semua pihak, dan saya rasional dalam perkara ini, sama ada bagi memenuhi kehendak pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang. Yang penting adalah rakyat keseluruhannya supaya mendapat faedah. Soalan yang kedua mengenai penukaran sektor. Ramai di kalangan pekerja asing ini menukar sektor. Saya ambil contoh daripada sektor peladangan tukar pada sektor perkhidmatan, kerana sektor perkhidmatan menjanjikan gaji yang lebih. Apa yang sedang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan kerjasama Jabatan Immigration dan juga Kementerian Sumber Manusia ialah memberikan kad biometrik, kad pengenalan yang bercirikan biometrik, dan juga ada barcode yang menandakan perbezaan warna kad berkenaan. Ambil contoh, umpamanya dalam sektor peradangan hijau umpamanya,
sektor perkhidmatan biru muda umpamanya, sektor perhotelan merah umpamanya, tapi sektor lain warna biru. Dalam keadaan itu, levy yang dikenakan adalah berdasarkan pada sektor-sektor berkenaan. Namun jika mereka bertukar sektor, contoh MOU yang telah ditandatangani dengan kerajaan Bangladesh, jika pekerja mereka bertukar sektor, dendanya adalah sebanyak $10,000. Dan ini adalah bagi menentukan bahawa hanya sektor-sektor tertentu sahaja yang dipenuhi, dan kita mahu supaya siling-siling tertentu dapat dipatuhi oleh majikan-majikan, dan saya harap negara-negara sumber dapat mematuhi garis-garis panduan yang telah ditentukan. Itulah sebabnya kita tidak mahu melayani semula peranan yang dimainkan oleh agensi pengambilan pekerja asing. Sebaliknya, pihak majikan diizinkan terus memohon, tidak melalui orang ketiga, kerana orang ketiga ini lazimnya